Halo, selamat petang. Selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekarang ini hujan masih lagi belum berhenti-henti di sini, di tempat saya. Dan nampaknya sungai di belakang rumah saya semakin dalam, semakin naik airnya. Dan saya rasa ada sudah tempat-tempat yang sudah dinaiki banjir di sekitar kawasan kami. Hari ini hari kedua saya kuarantin. Harap-harap kuat hati untuk menjalani karantin. Okey, baik, kita teruskan saja. Berita terkini yang pastinya mengejutkan yang baru diterima. Sumber yang saya terima daripada Malaysia Gazette bertarikh hari ini 10 Januari 2021 bertajuk spekulasi timbalan Perdana Menteri dan pilihan raya belum reda. Okey. Beritanya berbunyi seperti ini. Spekulasi mengenai pelantikan timbalan Perdana Menteri yang mewakili UMNO dan pilihan raya umum belum lagi reda. Satu akhbar tempatan rasanya, iaitu China Press, melaporkan spekulasi terkini adalah Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menggalas tanggungjawab penting di dalam memerangi COVID-19 pada ketika ini akan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Ini betul-betul di luar daripada dugaan. Ramai orang anggap mungkin Tok Mat Hassan yang boleh menjadi timbalan Perdana Menteri. Tetapi menurut laporan daripada China Press ini, yang akan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri adalah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Tapi itu masih spekulasi. Sementara itu, spekulasi yang seterusnya yang dilaporkan adalah Menteri Luar, iaitu Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein pula dikabarkan akan dinaikkan pangkat. Tahniah diucapkan kalau betul, dinaikkan pangkat sebagai Menteri Kanan. Seorang lagi menteri yang pastinya pada ketika ini masih mencuri tumpuan di dalam politik Malaysia, iaitu Tan Sri Anwar Musa, pula dilaporkan tetap kekal di Kementerian Wilayah Persekutuan. Walau bagaimanapun, dilaporkan melalui laporan itu skop tanggungjawabnya akan diperluaskan. Walau bagaimanapun, tidak dapat dipastikan bagaimana keadaan itu boleh berlaku. Sama ada ia akan melibatkan penggabungan kementerian dan rombakan dalam tanggungjawab kementerian tersebut. Menurut akhbar itu lagi, disebabkan kerajaan gabungan yang sedia ada pada ketika ini bekerjasama secara terpaksa dalam kurungan, maka banyaklah perubahan yang mungkin boleh berlaku, terutamanya dengan perbalahan yang berlaku di dalam UMNO. Walaupun UMNO mempunyai parti dengan kerusi yang paling banyak, tetapi parti itu tidak memegang apa-apa jawatan tertinggi di dalam kerajaan selain daripada Ismail Sabri yang hanya merupakan Menteri Kanan di dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Dalam perkembangan politik yang berkaitan juga, Sinchiu Daily juga telah melaporkan Ketua Menteri Sarawak, iaitu Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pula sudah meminta Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu atau PBB untuk bersiap sedia dengan kemungkinan pilihan raya negeri dan pilihan raya umum dijalankan secara serentak. Abang Johari dilaporkan membunyikan gendang perang itu dalam satu mesyuarat yang membabitkan pemimpin tertinggi di dalam parti itu. Menurut sumber, PBB perlu bersedia untuk menghadapi pilihan raya umum selain pilihan raya negeri kerana keadaan politik negara dan Kerajaan Perikatan Nasional PN yang pada ketika ini kelihatan kurang stabil. Dengan norma baru dalam pilihan raya, Abang Johari mahu akar umbi PBB memanfaatkan teknologi untuk melakukan kempen cyber dalam pilihan raya. Okey, berita ini daripada Malaysia Gazette. So, apa pendapat kamu? Bagus atau tidak atau macam mana? Tapi bagi saya semuanya okey saja. Yang penting negara Malaysia menjadi semakin makmur dan keadaan politik semakin bagus, dan COVID-19 pastinya kita dapat untuk fokus untuk mengalahkan bersama-sama COVID-19 ini. So, apapun spekulasinya, saya pasti semuanya akan dibuat dengan sebab-sebab yang tertentu, sebab-sebab yang akan membawa kebaikan kepada rakyat. Okey. Jadi
Spekulasi yang terkini, kata daripada laporan China Press itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan menggalas tanggungjawab penting dan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Walau bagaimanapun ini semua masih spekulasi. Dan yang mengejutkan juga, kata berita itu juga, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein pula dikabarkan akan dinaikkan pangkat untuk menjadi Menteri Kanan. Jadi mungkinkah Hishamuddin Tun Hussein ini akan menukarkan Ismail Sabri Yaakob yang dinaikkan pangkat menjadi timbalan Perdana Menteri? Kalau betul laporan ini, kalau menjadilah laporan ini, maka mungkin akan ada switch di antara Ismail Sabri Yaakob dan Hishamuddin Tun Hussein. Okey, apapun yang mencuri tumpuan adalah Tan Sri Anwar Musa yang dilaporkan oleh media tersebut bahawa dikekalkan di Kementerian Wilayah Persekutuan. Walau bagaimanapun dikabarkan dia punya skop kuasa dia itu mungkin akan lebih diperluaskan, tetapi kita pun masih belum begitu jelas kalau betul itu dakwaan begitu, bagaimana untuk dibuat supaya skop tanggungjawab dia itu lebih diperluas lagi. Jadi PRU ke-15 juga nampaknya semakin gendangnya semakin jelas kedengaran, tapi harap-harap kalau ada pun pilihan raya, buatlah dengan cara yang paling terbaik supaya rakyat boleh dihindar daripada spreading the virus of COVID-19. Itu yang kita risaulah. Kalau tidak jadi pilihan raya pun bagus juga kalau ada tiba-tiba muncul pemimpin yang boleh membuktikan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong bahawa dia ada nombor yang cukup formidable, yang cukup convincing, yang cukup majority lebih besar, maka mungkin lebih baik supaya jangan ada PRU. Okey, tu apapun, tahniahlah diucapkan juga kepada Perikatan Nasional yang setakat ini masih lagi sah, telah disahkan oleh Menteri Undang-Undang dan Parlimen, ialah siapa sudah nama Taqiyuddin Hasan, bahawa menteri kerajaan yang ada sekarang ini masih sah dan kuasa pun masih sah dan masih lagi menjalankan tugas dengan baik, dengan tanggungjawab mereka nampaknya memang baik sekali untuk melindungi rakyat dan membantu rakyat di dalam keadaan yang susah sekarang. So itulah keadaannya. Spekulasi masih terus berjalan yang mengatakan bahawa timbalan Perdana Menteri mungkin akan dilantik daripada UMNO, iaitu kalau yang dilaporkan itu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Okey, kalau betul tahniah diucapkan. Kita berdoa semoga negara Malaysia terus aman dan damai. Kita jumpa lagi, selamat petang, bye bye.